Assalamualaikum and hai, kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan tugasan yang telah diberikan berkaitan tanggungjawab dan cabaran yang dihadapi oleh seorang pengurus atasan, pertengahan dan bawahan di Balai Polis Cyberjaya. So, bagi pengenalan, Richard Agar telah mendefinisikan pengurusan adalah pencapaian matlamat organisasi secara efektif dan efisien melalui fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan bagi mencapai matlamat organisasi. Menurut teori Henry Nisbet, terdapat 3 peranan pengurusan. Seorang pengurus itu yang mengisap peranan tertentu. Contohnya seperti antara perorangan yang mempunyai orang terpenting, penghubung dan ketua. Yang kedua adalah pembuatan keputusan yang mempunyai usahawan, perunding, pembahagi sumber dan penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah pengurus maklumat yang mempunyai jurubicara, pemantau dan penyampai. Lokasi kajian ini bertempat di Balai Polis Cyberjaya yang di bawah kawalan APD Sepang. Terdapat 3 tahap pengurusan yang telah dikenal pasti. Bagi tahap pengurusan atasan adalah Inspektor Muhammad Zaidi bin Osman, pengurus pertengahan adalah Sarjan Awal Sa'ad dan tahap bawahan adalah Kopral Muhammad Syahril bin Hamzah. Saya akan menerangkan mengenai perancangan. Perancangan merupakan proses di mana pengurus menentukan matlamat yang hendak dicapai dan menentukan tindakan yang paling sukses untuk diambil di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan. Perancangan sangat penting untuk menjadi hala tuju kepada organisasi. Pengurus atasan. Ketua Polis Cyberjaya mengatakan, PDRM mempunyai moto, misi dan visi yang tersendiri. Kerana mereka merupakan penjawat awam, misi dan visi mereka selaras dengan seluruh kawasan di dalam negara. Berbalik kepada misi dan visi, beliau akan membuat perancangan bagi mencapai matlamat tersebut. Perancangan tersebut bagi menjamin ketenteraman awam. Kerana tugas utama mereka ialah menangkap, mencegah dan mengesan penjenayah dan memberi perlindungan serta bantuan kepada orang awam. Perancangan paling penting bagi beliau ialah perancangan mengurangkan kadar jenayah dengan mendapatkan bantuan daripada masyarakat di kawasan Cyberjaya. Selain itu, beliau juga membuat perancangan jangka panjang seperti rancangan menghadapi bencana. Oleh itu, mereka akan sentiasa bersedia. Sebagai Ketua Balai Polis Cyberjaya, beliau merancang pelbagai strategi bagi memastikan balai beliau mendapat gelaran Balai Polis terbaik di daerah. Pengurus pertengahan. Pengurus pertengahan membuat perancangan mencari taktikal di mana beliau akan menjelaskan dan menambah strategi yang maju. Beliau juga perlu memahami perancangan tindakan tersebut yang mewakili perancangan kaedah yang berkesan untuk mencapai matlamat yang telah ditarifkan dengan jelas oleh pihak atasan. Beliau juga membuat perancangan terhadap jabatan dengan lebih teliti untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Beliau hanya akan membuat perancangan apabila mendapat tugasan daripada pihak atasan. Beliau juga membuat perancangan masa mengikut jabatan bagi mengelakkan kecelaruan masa bertugas. Pengurus bawahan. Hasil dapatan kajian daripada Encik Muhammad Syahril mengatakan bahawa pengurus bawahan kebanyakan tugas mereka telah ditetapkan oleh pihak pertengahan. Pengurus bawahan lebih dekat dengan situasi kejadian kerana mereka sering berada di tempat kajian. Maka beliau akan membuat beberapa laporan dan perlu dihantar kepada pihak pertengahan. Disebabkan ini, pengurus bawahan telah membuat beberapa perancangan yang boleh menyuarakan semasa mesyuarat yang diadakan. Perancangan juga dibuat untuk mengawal keadaan yang berlaku dalam masa terdekat namun perlu disahkan oleh pihak atasan supaya tidak membelakangi skop kerja dan undang-undang yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah perorganisasian. Menurut penulis-penulis buku tentang definisi perorganisasian seperti Stoner dan Walker pada tahun 1987, perorganisasian merupakan satu proses di mana aktiviti kerja disusun dan diagihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai matlamat dan tujuan sesebuah organisasi. Antara elemen perorganisasi yang dapat disimpulkan daripada hasil temu bual yang telah dilakukan adalah pembahagian kerja. Pembahagian kerja merupakan pembahagian dalam melaksanakan kerja tertentu atau secara khusus melalui hasil temu bual yang telah dilakukan bersama Sarjan Awam, Kopral Muhammad Syahril dan Inspektor Muhammad Zaidi. Setiap petugas di Balai Polis Cyberjaya diberi tugas masing-masing, antaranya Sarjan Awam ditugaskan dalam skop Kepolisian A, manakala Kopral Muhammad Syahril ditugaskan dalam tugasan Balai. Mereka telah dipantau oleh pengurus atasan iaitu Inspektor Muhammad Zaidi. Secara kesimpulannya, pengkhususan kerja dapat menjadikan seseorang itu lebih cekap dalam melakukan sesuatu tugas. So, elemen yang kedua adalah penugasan. Menurut DAF 2003, penugasan autoriti merupakan proses pengurus memindahkan kuasa membuat keputusan dan tanggungjawab kepada pihak bawahannya dalam hierarki organisasi.
Melalui hasil kajian, Inspektor Zaidi yang merupakan pengurus atasan telah memberi tanggungjawab dan aktiviti kepada subordinatnya iaitu sarjan awam. Pengurus pertengahan diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan bahagian memotivasikan pekerjanya, manakala Korporal Syaril, pengurus bawahan diberi tanggungjawab untuk menyela pekerja bawahannya dan membuat pemantauan underground di tempat lapangan tugas. Oleh itu, Inspektor Zaidi dapat menjimatkan masa beliau serta membolehkan beliau membuat kerja yang lebih penting. Kepimpinan adalah salah satu elemen penting dalam fungsi pengurusan. Kepimpinan adalah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arah penyempurnaan sesuatu objektif. Okey, bagi pengurus atasan, pemimpin adalah pemimpin yang formal kerana mereka telah dilantik secara rasmi untuk memegang jawatan tersebut. Seterusnya, pemimpin juga perlulah bersikap tegas dalam membuat sebarang tindakan atau memberi sebarang arahan. Dan selain itu, pemimpin juga perlu menguasai prinsip perhubungan manusia dengan baik supaya dapat menjalin hubungan yang erat antara pasukan dan seterusnya melahirkan pasukan yang kuat. Okey, seterusnya adalah pengurus pertengahan. Pengurus pertengahan juga merupakan pemimpin yang formal di mana mereka juga telah dilantik secara rasmi untuk menjalankan tanggungjawab jawatan tersebut. Seterusnya, mereka merupakan orang tengah di antara untuk menyampaikan sebarang maklumat atau arahan daripada pengurus atasan kepada pengurus bawahan atau pekerja lainnya. Okey, seterusnya adalah pengurus pertengahan juga bertanggungjawab atas sebarang perubahan yang berlaku. Seperti mengikut individu yang telah ditemu bual, iaitu sarjan awam, beliau mengatakan bahawa beliau sering mengadakan roll call untuk mengingatkan dan memastikan visi mereka sentiasa tercapai. Okey, dan akhir sekali adalah pengurus bawahan. Pengurus bawahan merupakan pemimpin tidak formal di mana mereka tidak dilantik secara rasmi, tetapi mereka dilantik mengikut adat senioriti yang telah lama diamalkan dalam organisasi anggota polis. Okey, seterusnya adalah pengurus bawahan bertanggungjawab atas segala kelakuan anggota bawah pantauannya, di mana mereka perlu sentiasa memastikan dan memberi tunjuk. Mereka perlu sentiasa memantau dan beri tunjuk ajar kepada pekerja bawah tanggungjawab mereka. Pengawalan merupakan fungsi keempat dalam proses pengurusan. Pengawalan merujuk kepada proses di mana seseorang individu, kumpulan maupun organisasi secara langsung mengawasi prestasi dan mengambil tindakan-tindakan kebaikan. Melalui temu bual, didapati ketiga-tiga pengurus telah menggunakan kaedah pengawalan dalam pengurusan organisasi di Balai Polis Cyberjaya. Pengurus atasan yang terlibat dalam kajian ini ialah Inspektor Muhammad Zaidi bin Osman sebagai Ketua Polis Cyberjaya. Beliau mengawal keseluruhan organisasi setiap jabatan supaya visi dan misi serta objektif tercapai melalui pemantauan terhadap anggota pertengahan yang mengenali setiap jabatan yang telah ditetapkan. Terdapat 10 jabatan utama, antaranya ialah Jabatan Pengurusan, Jabatan Siasatan Jenayah dan banyak lagi. Beliau perlu memastikan setiap jabatan yang ada menjalankan tugas masing-masing. Sebagai contoh, Jabatan Pengurusan bertanggungjawab dalam hal Ewan Pengurusan dan Pentadbiran. Beliau akan menerima setiap laporan daripada setiap jabatan dan dapat membantunya dalam mengawal segala masalah. Selain itu, beliau juga perlu mengawal kadar jenayah dengan memastikan kadar indeks jenayah di kawasan berhampiran kekal rendah agar keselamatan masyarakat dapat dijamin. Oleh sebab itu, beliau perlu memastikan anggota bawahannya melaksanakan tanggungjawab secara sistematik, proaktif dan dinamat. Pada masa yang sama, beliau dapat mengawal prestasi anggotanya dalam melakukan tugasan. Pengurus pertengahan yang terdapat dalam kajian ini ialah sarjan awam. Beliau bertanggungjawab ke atas pengawalan pelaksanaan strategi dan polisi keseluruhan yang didefinisikan oleh pengurus atasan. Setiap jabatan mempunyai ketua atau pengurus masing-masing. Oleh itu, setelah mendapatkan arahan daripada pengurus atasan, iaitu ketua polis, beliau akan mengawal melalui pengaturan segala strategi. Seterusnya, beliau akan menerangkan strategi dan polisi tersebut kepada matlamat dan plan spesifik untuk dilaksanakan oleh pengurus bawahan. Maklumat tersebut disampaikan melalui taklimat semasa dan sistem dalam talian di mana semua pengawal dan anggota boleh mengaksesnya untuk melihat laporan kes. Oleh itu, setiap laporan boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Selain itu, pengurus pertengahan bertanggungjawab mengarah dan menyelaras aktiviti pengurus bawahan. Dalam aspek ini, beliau perlu mengawal dengan memantau aktiviti yang telah ditetapkan mengikut jadual tugas dan memberi tunjuk ajar kepada anggota bawahannya. Di samping itu, beliau juga terlibat dalam aktiviti mewujudkan perhubungan yang baik dengan rakan sekerja, menggalakkan semangat berpasukan dan menyelesaikan konflik dalam organisasi. Hal ini dapat memotivasikan anggota bawahannya supaya dapat menjalankan tugas dengan lebih proaktif. Pengurus bawahan yang terlibat dalam kajian ini ialah Encik Muhammad Syahril bin Hamzah sebagai Korporal di Balai Polis Cyberjaya. Skop pekerjaan beliau ialah menjalankan tugas-tugas am seperti peronda unit bermotosikal dan penugasan luar. Tugas am balai bergantung kepada jadual tugas yang telah ditetapkan oleh Ketua Balai Polis. Oleh itu, secara tidak langsung, beliau ditugaskan untuk mengawal operasi di lapangan. Sebagai contohnya, beliau perlu melakukan rondaan bermotosikal atau dikenali sebagai ronda pencegah jenayah mengikut masa yang telah ditetapkan. Selain itu, beliau mempunyai tanggungjawab untuk mengawal tingkah laku anggota-anggota baru melalui pemantauan kerja. Setiap maklumat tersebut akan dihantar kepada pengurus pertengahan kemudian dilaporkan kepada pengurus atasan.
terdapat beberapa cabaran yang telah dihadapi oleh setiap pengurus di Balai Polis Cyberjaya. Yang pertama adalah peningkatan kemajuan teknologi. Menurut hasil temubuan dengan pengurus atasan iaitu Inspektor Muhammad Zaidi yang menyatakan bahawa sistem komunikasi antara Balai Polis Cyberjaya dan Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang adalah melalui satu laman web khas Polis Diraja Malaysia yang boleh diakses oleh setiap anggota polis. Kekangan yang dihadapi kerana setiap anggota polis perlulah sentiasa alert dengan maklumat-maklumat terkini dan arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Cabaran yang kedua adalah pelaksanaan tanggungjawab sosial. Menurut hasil temubual dengan pengurus pertengahan iaitu Sarjan Awang Saad yang amat menitik beratkan tentang kebajikan anggota polis. Kebajikan anggota polis dijaga dengan menjaga hubungan dan keakraban antara anggota polis. Contohnya dengan melaksanakan majlis perpisahan, sambutan hari jadi dan sebagainya. Cabaran yang ketiga adalah penilaian prestasi. Menurut hasil temubual dengan pengurus bawahan iaitu Kopral Muhammad Syaril yang menyatakan penilaian prestasi adalah satu penilaian yang amat ditakuti oleh setiap anggota polis. Penilaian prestasi bersistematik ini dilakukan setahun sekali, ianya juga dikenali sebagai laporan sulit. Antara aspek-aspek yang dinilai adalah dari segi kekemasan seorang polis, kehadiran dan kualiti kerja yang dilakukan oleh setiap anggota polis. So, secara kesimpulannya, kajian ini lebih tertumpu terhadap jenis struktur perkhidmatan awam iaitu Polis Diraja Malaysia di Cyberjaya. Kajian ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang fungsi-fungsi pengurusan dan tahap-tahap pengurusan yang berikut. Kepentingan daripada kajian ini adalah dapat mengelakkan konflik peranan antara anggota polis dan dapat menyebabkan sistem pengurusan Polis Diraja Malaysia di Cyberjaya menjadi lebih sistematik.